Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tenaga yang merupakan topik tahun lepas. So, kenapa seulang balik? Sebab tahun lepas kan kita PKP. Takut nanti kamu terlupa, tidak faham. Jadi kita ulang. Nanti masa bulan 4 nanti atau buka sekolah lebih awal, baru kita akan belajar topik baru tahun 5. Boleh? Tapi sebelum tu, lepas saya tengok video saya ni, jangan lupa jawab kuis di bawah tu. Okey, jom kita tengok apakah yang ada pada tenaga pada tahun 4 ni. Okey, di akhir pengajaran kita pada hari ini, kita akan mendapat 3. Pertama, kamu akan tahu apakah sumber tenaga. Kedua, terbaliklah pula. Pertama, kamu akan tahu apa tu tenaga. Kedua, sumber tenaga. Dan ketiga, jenis atau bentuk tenaga. Okey? Pertama, kamu tahu apa itu tenaga. Kedua, sumber tenaga. Ketiga, jenis dan bentuk tenaga. Lain sumber, dari mana tenaga itu terhasil. Bentuk tenaga lah. Okey. Apa itu tenaga? Apakah itu tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Keupayaan untuk melakukan kerja. Ni. Okey. Tidak tenaga, tidak dapat buat kerja lah. Boleh? Okey, contoh, Super Saiyan ni. Apabila dia ada power, baru dia boleh serang orang lain. Okey. Sekarang kita belajar tentang sumber tenaga. Sumber tenaga ni boleh kita bagi pada 2, walaupun tidak dalam buku teks tapi saya memasukkan. Sumber tenaga ni ada kita bagi pada 2 jenis. Pertama, tenaga boleh diperbaharui. Kedua, tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, tenaga yang boleh diperbaharui ada 6 sumbernya, yang tidak boleh diperbaharui ada 2. Okey. Tenaga yang boleh diperbaharui. Apa tu tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh diperbaharui ini ialah tenaga yang tidak pernah habis. Sentiasa ada, free. Dan yang paling bagus, tenaga ni tidak mencemarkan alam. Okey? Ada. Di mana-mana ada tu sumber tenaga tu. Okey? Okey, jom kita tengok ada 6 jenis. Pertama, inilah contohnya sumber tenaga apa tu? Sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Ya. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, tenaga suria atau tenaga matahari. Okey. Macam matahari. Solar, tenaga solar. Okey, tenaga matahari digunakan untuk menjana elektrik menggunakan panel suria. Maksudnya kita gunakan matahari ini untuk menjanakan elektrik guna panel suria. Okey. Ada juga orang gunakan panel suria tu kan untuk manaskan air. Manaskan air maksudnya kalau kita mandi air panas, kita pakai cahaya matahari. Ada juga begitu. Okey. Kalau kamu tengok di rumah-rumah atap-atap atas rumah orang tu ada begitu, maksudnya dia pakai tenaga suria lah. Di kalkulator, kamu tahu kalkulator? Di kalkulator pun ada kan yang macam kecil. Itu pun pakai tenaga matahari juga. Ada yang pakai, ada kan yang macam yang kalau di kereta ada kepala yang ada bunga yang nyit, itu pun pakai tenaga suria juga. Okey? Kedua, tenaga air, hydroelectric. Okey? Air dan hydroelectric ni air yang mengalir menggerakkan turbin untuk menjanakan kuasa elektrik. Okey, contoh ini sungai. Tengok gambarnya. Okey, ini sungai. Sungai, okey. Air, okey, dia buat empangan tutup. Lepas empangan tutup, okey, dia buat lubang. Okey, di lubang hujung lubang ni ada turbin. Turbin ni yang benda macam kipas, macam bulat. Okey, apabila air lalu, turbin tu berpusing. Apabila berpusing, dia menghasilkan tenaga elektrik. Itulah hydroelectric. Senang. Okey. Air lalu memusingkan turbin, menghasilkan elektrik. Okey. Di Borneo ni, Pulau Borneo ada satu empangan hidro iaitu di Sarawak, di Bakun yang paling besar lah. Di Sabah, diorang mau buat tapi tidak kena benarkan sebab keburukan empangan ni walaupun sentiasa ada elektrik, kalau kita kena buat empangan, kawasan yang kena empangan tu nanti akan banjir tenggelam. Tapi sebenarnya hidroelektrik ni bagus sebab karan kamu dapat tu banyak dan murah. Okay. Okay, ketiga, biogesim. Apa tu biogesim? Biogesim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan yang sudah mati. Contoh
hampas kelapa sawit, yang bekas-bekas pertanian tuh, yang hampas-hampas tuh, yang sabut-sabutnya, yang pokok-pokok mati, atau tinja haiwan dari ladang-ladang macam tai lembu, tai kerbau, digunakan, dikumpul untuk menjanakan tenaga elektrik. Macam mana janakan? Okey, diorang kurung di sini. Diorang simpan di satu tempat, diorang masukkan. Nanti akan keluar macam bau busuk tu kan. Okey, bau busuk tu adalah gas. Gas tu akan menggerakkan turbin lah. Selalunya gas tu boleh menghasilkan api. Namanya gas metana. Metana. Gas yang berbau tu. Hmm. Dia kalau kamu letakkan apa tu, macis kan, kamu dekatkan dia akan api. Ada api lah. Dan boleh menggerakkan turbin. Dan boleh menggerakkan turbin. Dan boleh ada generator. Hasilkan elektrik lah. Okay? Okey. Sumber keempat, geoterma. Okey, geoterma ni diambil daripada kawasan gunung berapi. Okey, kawasan yang gunung berapi macam di siapa pun boleh juga macam di Poring. Poring kan ada air panas tu kan. Air panas tu akan panaskan air untuk menggerakkan turbin. Itulah geoterma. Sumber tenaga yang diperoleh daripada batuan panas di bawah permukaan bumi. Okey. Okey, pipe ni dipasang, ini masukkan air. Okey, air, apabila air tu, pipe tu panas, akan naik ke atas. Kalau pipe tu panas, air tu mendidih, akan hasilkan wap kan. Jadi wap tu akan memusingkan turbin. Okey? Hmm. Angin, angin, pasang kincir angin saja. Anginnya betul bertiup menggerakkan kincir angin tu menjadikan elektrik. Ni anginnya bertiup, menggerakkan apa tu kincir angin tu dan menggerakkan turbin ni, turbin ni. Okey. Ini apa ni? Ini untuk mengira kelajuan angin. Benda ni besar besar betul. Okey, dan last sekali untuk tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga ombak. Di tepi pantai tu kena bina begini. Jadi apabila ombak menghempas ke arah alat ni, kalau menghempaskan, dia akan mewujudkan macam tekanan udara sini, udara. Apabila tekanan udara berlaku sini, jadi turbin ni boleh berpusing. So apabila turbin berpusing, terhasillah elektrik. Okey? So ada enam, matahari, matahari, angin, air, matahari, air, biodiesel, geoterma, angin, ombak. Ada 6. Okey? Boleh? Okey, sekarang tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Yang tidak boleh diperbaharui. Tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini maksudnya tenaga yang boleh habis. Tahu habis? Ya habis. Lama-lama makin habis. Dan yang paling teruk, tenaga ni boleh mencemarkan alam. Di Labuan, kita pakai tenaga ni sebab di Labuan kita banyak. Okay. Apa tu tenaga boleh terbarui? Okay, contoh-contohnya ya. Okay, ni contohnya lah. Macam kilang-kilang besar. Okay. Pertama, bahan api fosil. Bahan api fosil lah. Ada 3 jenis. Iaitu gas petroleum, gas asli dan arang batu. Petroleum, gas asli dan arang batu. Ada semua ni kita bakar dan menghasilkan anulah tenaga elektrik. Ini untuk ambil gas dan petroleum dan ni arang batu. Okay, Labuan ada semua ni. Arang batu dulu di Tanjung Kubung tapi sekarang tidak pakai. Petroleum macam tiada sudah tapi sekarang kita ni gas. Banyak gas kita di Semarang, di kawasan Berbuluh di hujung tu, di Kiam Sam tu ada gas-gas kan. Kita masih banyak lagi gas. Okay, arang batu ni diambil, dipanaskan untuk gerakan turbin lah. Okay. Arang kayu tu bukan. Arang kayu bukan. Arang batu ya. Okay. Kenapa bahan api fosil? Sebab benda tu dihasilkan oleh fosil-fosil zaman dahulu. Dinosaur mati kan tulangnya besar. Apabila mati, dia termendap dalam tanah. Lasas tulangnya tu bertukar jadi minyak. Okay. Kalau arang batu, daripada pokok-pokok zaman dulu, apabila dia mati, termendap, lalas dia punya kayu-kayu dan daun-daun tu bertukar jadi arang batu. Itulah bahan api fosil. Okey, nuklear. Nuklear ni ada bahaya sikit lah. Okey, nuklear ni diambil daripada batu yang bernama uranium. Uranium ni dilakurkan dalam stesen jana kuasa elektrik. Okey, dia bentuk macam batang. Batang tu ada kanu dan cepat panas. Dia disimpan dalam ni, tengok ni, dalam kotak konkrit, maksudnya kotak simen yang tebal. Lepas tu dimasukkan air. Air tu akan panas, mendidih dan menggerakkan turbin.
Okay? Yang menggerakkan turbin. Itulah kalau mana jana kuasa nuklear ni, mesti kawasannya berdekatan dengan pantai, laut, ataupun ada sungai. Sebab air mesti sentiasa masuk. Sebab dia terlampau cepat panas. Okay? Jadi, itulah tenaga nuklear ni menghasilkan tenaga elektrik yang lagi banyak. Cuma bahaya. Sebab kalau kamu air tu kamu kurang bagi, dia akan panas dan lama-lama dia akan boom meletup. Dan matilah. Okay? Itu saja untuk tenaga yang tidak boleh diperbaharui ada dua, bahan api fosil dan nuklear. Okey, dalam bahan api fosil itu ada tiga lagi, petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, sekarang kita tengok bentuk atau jenis-jenis tenaga. Tadi itu sumber, sekarang adalah bentuk atau jenis tenaga. Okey. Ada 9 bentuk tenaga atau 9 jenis tenaga. Okay, jom kita tengok 9 bentuk tenaga. Okey. Pertama, tenaga suria atau tenaga matahari. Okey, ini bentuk tenaga suria datang daripada matahari lah. Ini kan daripada pasu bunga. Itu satu tenaga lah, satu bentuk tenaga itu tenaga suria matahari. Okey. Kedua, tenaga haba. Tenaga haba adalah tenaga yang disimpan dalam objek yang panas. Tenaga yang disimpan dalam objek yang panas. Katakanlah air panas, kayu api, kayu yang terbakar, lilin, mercun, racun rangit, ceret yang panas, Xbox kalau kamu belakang panas, TV, handphone, lepas kamu main Free Fire panas ada tenaga haba lah. Itulah maksudnya tenaga haba. Badan kamu, kalau kamu berlari-lari, demam, panas, tenaga haba. Okey. 3, tenaga cahaya. Cahaya dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Apa-apa je lah. Matahari ada tenaga cahaya, lampu, handphone, TV, apa lagi? Lilin, api. Itu je lah kali. Kunang-kunang, tenaga cahaya juga. Okay. Nombor 4, tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Tahu bergetar? Contoh, ni. Bergetar lah. Maksudnya kalau kamu ketuk, ini punya cawan bergetar. Apabila bergetar, dipindahkan pada udara. Udara bergetar sampai ke telinga kamu, orang mengetuk. Okay? Macam saya bercakap ni. Hai semua. Okay, apabila hai semua, udara ni bergetar. Masuk dalam mikrofon saya. Dirakam dalam sini. Apabila kamu tengok, ya on, bergetar sana. Udara masuk dalam telinga kamu. Itulah tenaga bunyi. Apa-apa je lah. Handphone, hasilkan tenaga bunyi. Mulut kamu. TV. Drum, gitar, okey. Kelima, tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang mengalir lah dalam meter elektrik. Benda yang mengalir. Ingat elektrik ni dia akan mengalir. Okay. Keenam, tenaga kimia. Okay, tenaga kimia, tenaga yang tersimpan dalam makanan. Okay, dalam makanan, bahan api fosil, biogesim dan bateri. Okay, maksud tenaga itu tersimpan. Kalau kita guna, baru dia keluarkan. Contoh lilin. Dalam batang lilin itu ada tenaga kimia. Apabila kamu on, tenaga kimia itu menghasilkan cahaya dan haba. Makanan. Dalam makanan, contoh roti. Kau makan. Dalam roti itu ada tenaga kan, tenaga kimia kan. Apabila kau makan, badan proses, dia akan hasilkan kamu tenaga kinetik, bergerak. Dan haba. Okey? Okay, kinetik. Kinetik, tenaga yang bergerak. Apa-apa je lah macam tenaga kinetik. Kipas berpusing, tenaga kinetik. Pokok kena begini, tenaga kinetik. Kereta bergerak, tenaga kinetik. Burung bergerak. Apa-apa yang bergerak, kinetik. Okey? 8. Keupayaan. Keupayaan ni ada 3. Okey. Tenaga yang tersimpan dalam objek yang boleh direnggang, dimampat atau berada di kedudukan tinggi. Ni direnggang, dimampat atau berada pada kedudukan yang tinggi. Macam kartun ni. Contoh, macam kipas bergantung pun kipas bergantung ni macam ni, contohlah ni saya punya ni kan, tenaga keupayaan. Kereta parking atas bukit, tenaga keupayaan. Kamu berdiri satu kaki pun tenaga keupayaan. Maksudnya tenaga tersimpan lah. Pokok ada buah digantung tu kan, tenaga keupayaan. Tapi kalau pokok tu buah tu jatuh, bukan tenaga keupayaan salah lah, tenaga kinetik, sebab bergerak. Okey?
Dan last sekali, tenaga nuklear. Menakutkan. Okay. Tenaga nuklear adalah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Okay. Tenaga nuklear ni memang cepat. Ah, ia cepat bereaksi, cepat terreaction, meletup, marah, macam boom gitu, nuklear. Okay, bahaya ni. Okay. Itu saja dari saya. Ada apa-apa soalan, boleh tanya secara personal atau Telegram design. Kalau mau tanya benda lain pun yang berkaitan sains boleh. Dan jangan lupa tulis nama, tulis kelas dan jawab soalan di bawah. Dan jangan lupa submit. Okay, bye-bye. Thank you.